Selamat sejahtera, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Dari siri-siri yang lalu, ada beberapa perkara yang penting untuk diingati. Satu, tujuan penciptaan manusia atau tujuan Allah mencipta manusia dan meletakkannya di bumi ini adalah untuk dijadikan khalifah. Khalifah itu ialah gelaran bagi darjat orang yang sikapnya suka membela orang yang kekurangan. Dalam siri 2 yang lalu, saya menyebut tentang ayat 62 An-Namlu. An-Namlu, ya. Ayat itu menyebut tentang manusia dijadikan untuk pengganti Allah. Ayat itu menyebut sebagai khalifah mengganti Allah, memperkenankan doa orang yang menderita. Yang kedua, sebagai pengganti Allah, melepaskan kesusahan orang. Dan yang ketiga, sebagai pengganti Allah untuk mengurus bumi ini. Dalam siri 3 ini, saya akan cuba ajak saudara-saudari melihat tentang apakah yang Allah maksudkan mendiami dan menguasai bumi ini yang disebut oleh ayat 62 An-Namlu itu. Saudara-saudari sekalian, sebagai seorang khalifah, apabila Allah menyeru kita mendiami dan menguasai bumi itu, apakah yang harus dilakukan? Bagi mencari jawapannya, seperti biasa, kita harus merujuk dulu kepada Al-Quran. Mencari ayat-ayat Al-Quran yang ada menyebut khalifah. Jika tiada, kita boleh gunakan ayat-ayat yang maksudnya khalifah. Saya ketemukan satu ayat, iaitu ayat 74 Al-A'raf. Ayat itu menyebut jadi bagi siri 3 ini, saya akan mengajak saudara-saudari melihat tentang ayat itu tadi, iaitu janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Itulah seruan ayat 62 An-Namlu. Apakah yang dimaksudkan menguasai bumi yang disebut oleh ayat 62 itu? Atau apakah yang harus kita lakukan bagi maksud menguasai bumi itu? Ada satu ayat yang menyebut khalifah, iaitu ayat 74 itu tadi menyebut janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Artinya,
itulah yang dimaksudkan supaya kita menguasai bumi itu. Atau dengan kata lain, menguasai bumi itu ialah menjaga bumi ini supaya dalam keadaan seperti adanya. Maksudnya, jangan merosakkan pokok dan tumbuhan, jangan merosakkan tanah, mencemar air, mencemar udara, dan sebagainya. Itulah di antaranya. Jadi, dengan ayat itu tadi, adakah kita ini dilarang sama sekali melakukan sesuatu di muka bumi ini? Jawapannya, jika melihat ayat 74 itu tadi, yang menyebut bermaharaja lela, artinya apa yang dilarang ialah kita melakukan dengan sesuka hati, dengan cara yang tidak terkawal. Maksudnya, kita boleh melakukan sesuatu di muka bumi ini untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jadi, lawan kepada bermaharaja lela itu ialah terkawal. Jadi, untuk melakukan sesuatu di muka bumi ini yang terkawal ialah umpamanya mengekalkan sistem saliran air dan sumbernya, mengekalkan tanah di cerun-cerun bukit dan gunung, mengekalkan flora faunanya, jangan sampai merosakkan habitat haiwan dan sebagainya. Dengan kata lain, kita dikehendaki mengekalkan kewujudannya, mengekalkan sistemnya. Apakah maksud sistem itu? Sedar atau tidak, di sekeliling kita apa yang berlaku ialah seperti yang Allah aturkan, yang digambarkan dengan gambar rajah ini. Apa dia? Dalam gambar rajah ini menunjukkan ada matahari dan ada rumput, belalang, tikus dan seterusnya. Apa maksud gambar ini ialah setiap hari matahari memancarkan cahayanya ke bumi. Cahayanya digunakan oleh pokok dan tumbuhan untuk membuat proses fotosintesis, yang hasilnya ialah makanan. Makanan yang dibuat oleh rumput itu dalam gambar rajah ditunjukkan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus atau katak pun boleh. Katak dan tikus menjadi makanan ular, dan ular menjadi makanan kepada elang. Situasi inilah yang dipanggil sistem itu tadi. Allah mengaturkan begitu. Alam semula jadi menunjukkan sistem ini ada, terjadi dan terus terjadi. Gambar rajah ini dinamakan dalam ilmu sains sebagai sistem rantaian makanan. Bukan sekadar itu saja.
Berlaku juga sistem yang disebut oleh sains sebagai siratan makanan, seperti yang digambarkan oleh raja berikut. Dipanggil siratan itu kerana bentuknya seperti sarang laba-laba, bersirat-sirat. Umpamanya, rumput itu tadi dimakan oleh tikus, dimakan juga oleh rabbit atau arnab, dimakan juga oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, tetapi dimakan juga oleh burung hantu. Dimakan juga oleh ular. Arnab itu tadi dimakan oleh anjing ataupun helang. Maknanya, rantaian makanan itu tadi adalah satu sistem yang paling ringkas sebagai asas untuk memahami. Jadi apa yang berlaku ialah siratan makanan ini juga berlaku dalam kehidupan kita seharian. Jadi rantaian makanan itu tadi dipanggil sistem yang ringkas. Siratan makanan inilah sistem yang lebih kompleks, lebih rencam lagi. Kita sering mendengar tentang qada qadar. Saya sebut di sini sebagai ulangan saja, ya. Misalnya, pokok besar kalau ditebang dia akan mati, iaitu tidak akan tumbuh semula. Pokok ubi kayu, jika dipatahkan dia akan tumbuh balik, tidak seperti pokok kayu besar tadi. Ini menunjukkan tentang apa yang dimaksudkan qada qadar itu. Pengetahuan tentang qada qadar Allah ini harus sentiasa diingat setiap kali hendak menguasai bumi. Ini kerana kita tidak perlu melakukan sesuatu yang berkait dengan qada qadar Allah. Qada qadar Allah tidak akan berubah. Ubi mempunyai kadarnya seperti yang tersebut tadi. Pokok-pokok besar mempunyai kadarnya seperti yang disebut tadi. Artinya, kadar itu dalam bahasa kita yang mudah ialah ciri-cirinya. Misalnya, kalau cacing atau gamat kita potong, dia akan terus hidup. Itu kadar yang Allah berikan kepadanya. Rumput tidak akan makan belalang. Sebaliknya, belalang yang makan rumput. Itu kerana itulah yang diaturkan oleh Allah berdasarkan qada qadarnya. Artinya, jika qada qadar itu sesuatu ketetapan yang tidak akan berubah, maka sebagai menguasai bumi ini, sebagai khalifah yang mengurus bumi ini, berdoalah banyak mana sekalipun tidak akan berubah. Bacakanlah Yasin banyak mana pun tidak akan berubah. Pakatlah ramai-ramai untuk mendirikan sembahyang hajat, tidak akan berubah.
Yang boleh berubah ialah takdir. Apa dia takdir? Takdir ialah kesan dan akibat dari kadarnya itu tadi. Misalnya, kalau hujan lebat turun di bukit yang sudah digondol, akan berlaku banjir. Banjir itu adalah takdir dari hujan itu. Takdir dari air hujan itu. Rumah kayu kalau terbakar biasanya akan habis, musnah terus. Berbanding dengan rumah yang dibina dari batu dan besi. Kerana kedua-duanya itu kita bandingkan dari sudut kadarnya. Batu tidak boleh dimakan api. Itu kadar. Artinya, banjir itu takdir. Boleh kita atasi dengan cara antaranya jangan menggondolkan bukit. Kebakaran rumah kayu itu boleh dielakkan dengan cara jangan berbuat sesuatu yang menjadi punca kebakaran. Jadi, sebagai khalifah yang menguasai bumi ini, tak payahlah kita bersusah payah untuk melakukan sesuatu ke atas qada qadar. Yang boleh kita lakukan ialah ke atas apa yang disebut takdir itu. Bolehkah misalnya kita berdoa minta supaya matahari itu kurang panas? Bolehkah kita lakukan supaya pokok ubi kayu mengeluarkan ubi keledek? Dan sebagainya. Tentu sekali jawapannya tidak boleh. Kerana itu tadi adalah contoh-contoh qada qadar Allah. Atau yang biasa disebut sebagai sunnatullah. Tetapi kita boleh lakukan sesuatu supaya jangan banjir. Supaya jangan rumah kita terbakar. Supaya jangan kita menghadapi kemalangan jalan raya. Kerana itu adalah takdir. Jadi untuk menguasai bumi ini, kuasa kita adalah tertakluk kepada apa yang disebut dengan qada, qadar dan takdir. Kita sering diajar supaya sering berdoa. Kita juga sering disarankan supaya berdoa dalam segala hal. Tetapi dalam mengurus bumi, adakah boleh kita lakukan dengan berdoa sahaja? Ini juga harus difahami. Kalau berdoa tentang perkara-perkara di bawah qada qadar, janganlah dilakukan. Kerana tidak akan ditunaikan. Pokok akan seperti adanya. Ubi kayu seperti adanya itu tadi. Ikan akan seperti adanya, tetap tinggal di dalam air. Garam tetap masih. Hujan akan terus terjadi mengikut qada qadar Allah.
dan sebagainya. Saya sebut hal ini kerana berdoa itu konsepnya ialah menyatakan kepada Allah apa yang hendak kita lakukan. Misalnya, jika kita berdoa supaya tidak berlaku banjir, maka doa itu harus diikuti dengan tindakan melakukan sesuatu untuk menyekat berlakunya banjir. Artinya, untuk mengelakkan banjir, kita tidak boleh berdoa sahaja. Jadi mandat Allah supaya menguasai bumi itu ialah yang berkaitan dengan takdir. Apakah contoh kerosakan di bumi itu? Apakah puncanya? Antaranya ialah pencemaran. Pencemaran boleh dilihat dari sudut cara kita membuang sampah merata-rata, membuang minyak bengkel dengan cara tidak terkawal, membuang sisa-sisa kilang ke dalam saliran air sungai, dan seumpamanya. Dikatakan merosakkan bumi kerana dengan pencemaran itu misalnya menyebabkan sisa kilang yang dibuang ke air sungai itu akan menyebabkan rumpai air musnah. Ini memberi akibat kepada kehidupan ikan. Susutnya kehidupan ikan memberi kesan kepada manusia. Pendek kata, pencemaran boleh menyebabkan sistem alam ini berubah. Jadi, inilah yang Allah kehendaki kita menguasainya dengan cara melakukan sesuatu bagi mengelakkan pencemaran. Jadi, apabila Allah menyeru kita sebagai khalifah menguasai bumi ini, sebagai individu harus menanam sikap jangan suka melakukan kerosakan di muka bumi. Sebagai khalifah yang bermaksud pemimpin, iaitu agensi-agensi atau organisasi harus mengubah pemikiran warganya supaya menyayangi alam sekitar. Jadi, sekian dulu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam siri-siri seterusnya. Assalamualaikum.